Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini diberi peluang lagi kepada kita bersama-sama dalam ilmu. Mudah-mudahan apa yang dijatuhkan oleh musannif dalam kitab Ana Al-Haq ini dapat kita faham. Dia dapat kita buat amal yang menjadikan amal itu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi baru ni kita berhenti setakat muka surat 8 nombor 19. Muka surat 8 nombor 19. Nombor 19. Allah berserta dengan tidak berhaknya dan sifat-sifatnya tidak berhaknya. Dan ini ada konsep untuk menceritakannya, iaitu dia tidak ada sifat-sifat terhad. Jadi nombor 19 ni pengarang ni tolong rakyat kepada kita bahawa Allah dengan kita ni tidak kata tidak ada hak. Jadi makna setiap masa Tuhan ni bersama kita semua. Sebab apa kata dia bersama kita? Sebab nyata sifat dia tu di kita. Jadi setiap masa dia nyata nama dia di kita. Nyata perbuatan dia di kita setiap masa. Berartinya Tuhan itu berserta dengan kita ni tidak ada hak. Lah gitulah. Jadi oleh itu dia kata maka dikatakan amma yasifun. Jadi hadis Nabi yang menyatakan, ya Allah, Engkaulah yang awal, yang tidak ada apapun sebelummu. Engkaulah yang terakhir, yang tidak ada apapun selepasmu. Engkaulah yang zahir, tidak ada apapun di atasmu. Dan engkaulah yang batin, tidak ada apapun di bawahmu. Tidak ada ghaib, tidak ada sesuatu atau selain daripada Allah. Adalah ghaib itu adalah mungkin makna makhluk lah. Hanya apabila wujud Allah boleh disempadankan. Maknanya apabila nyata Allah, maka sepadan untuk makhluk tu hilang lah. Jadi kalau nyata Allah, makhluk ni jadi tak ada. Selagi tak nyata Allah, makhluk ni ada. Jadi masalah kita lah ni, setiap masa kita duk tengok, duk nampak makhluk. Dan kita duk suka ibarat orang lah duk balas dalam YouTube, dalam apa nama ni, WhatsApp tu. Duduk bahas benda-benda kesamaran, benda-benda ayat-ayat yang mutasyabihah. Seperti dia kata Allah ni berada di atas arah. Bahas dapat dia begitu, begini. Sehingga menjisimkan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala ni maha suci dia, sebab dia bukan jirim dan bukan jisim. Dan apabila dia bukan jirim dan bukan jisim, maka dia tidak bertempat. Maha suci Tuhan daripada bertempat. Itulah. Kemudian dia ulah pula apa nama ni, Tuhan dia kata yang awal. Awal tu maksudnya tak ada apa-apa sebelum Allah, tak ada. Sebelum Allah tak ada. Makna Allah ni bukanlah bermula dengan tak ada.
Jadi Allah ni dia tidak ada dia tu, tidak ada mula. Tidak ada mula lah. Dia tidak bermula dengan tak ada. Dan engkau lah yang terakhir, maknanya Allah Ta'ala tu tidak ada tidak ada kita kata penamat. Tak ada masa, masa ni jadi Tuhan ni jadi tak ada. Dan dia kekal selama-lamanya. Dia ada kena pegang ni daripada ayat ni. Dan Tuhan tu zahir. Apa makna zahir? Zahir maknanya nampak kelih dengan mata dua butir ni. Dia nampak kelih dengan mata hati. Mata hati itu batin. Jadi hak zahir kita kelih ni pun boleh nyata Allah Ta'ala jika sekiranya kita mengaji atau kita belajar dengan ilmu tasawuf ni, maka nyatalah zahir Allah Ta'ala tu. Sebagai contoh, kita tengok, kita kata berlakunya satu-satu tu, maka kita nampaklah ilmu Tuhan, kudrat Tuhan, iradat Tuhan. Yang jadi ke atau yang berlaku sesuatu perkara tu. Jadi katalah, berlaku banjir, sebagai contoh baru ni. Maka kita, orang mengaji tasawuf ni, dia akan nampak bahawa Allah lah yang melakukan banjir itu. Dan dia lah semua perkara yang akibat daripada banjir itu. Hanyut rumah ke, hanyut kereta ke, hapus air tu banyak ke sikit. Semuanya pekerjaan Allah Ta'ala berlaku. Tak ada kerja orang lain. Banjir air tu sendiri tak boleh buat berapa satu, tak boleh memberi bekah kecuali dengan kehendak Allah. Nak pergi hak ni payah ni. Pasal zahirnya kita tengok air, dia hakikat tu kita tak mengaji. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang menjadikan atau yang menentukan suatu perkara tu, biar kita ni nyata dia setiap masa. Tu nak lagu tu. Dia Allah lah yang batin. Yang batinnya pada kita ni kak. Sifat-sifat ketuhanan ni hak batin lah. Maknanya nyata, kita kata hayat, nyata ilmu, nyata kudrat, nyata iradat, nyata jadi nyata di kita ni, nyata apa samuk, nyata basar, nyata kalam. Jadi nyata sifat ma'ani ni di kita makhluk. Tapi sifat tu sifat dia, bukan sifat kita, tetapi nyata di kita. Apa dia nyata di kita tu? Pasal dia nak menyatakan dia, nak menunjukkan kasih dia, nak menunjukkan segala sifat-sifat Tuhan ni kepada makhluk. Nak menunjukkan saya dia, nak menunjukkan kudrat dia, nak menunjukkan comel dia, menunjukkan apa saja yang jatuh pada kerjaan dia, sifat dia, maka dia nyatakan kepada kita ni, kepada makhluk ni, dia nak menyatakan dia. Lagu tu. Bukanlah dia menyatakan kita ni, menunjukkan kita boleh buat tu, boleh buat ni. Tidak begitu. Jadi, dia menyatakan di kita, maka dialah yang buat tu kita begitu, begini tu. Tidak. Nak suruh kita ingat ke dia, nak suruh kita nyata dia, lagu tu. Dialah buat kita tu, lagu tu. Kalau tak faham, pada kita terbicara lah. Jadi tidak ada lain yang wujud tu, yang berlaku tu, yang bersifat dengan sifat ketuhanan, tidak kata dua. Hanyalah kepada zat Allah wajib al-wujud. Jadi tidak kata sifat tu ada di kita, ada di Tuhan. Tidak. Nyata di kita menunjukkan hak dia. Lagu tu. Biar jadi dia jangan jadi dua. Nombor 20.
isim ataupun nama bukanlah hanya perkataan sahaja, tetapi ianya adalah zat yang dinamakan itu berserta dengan sifat. Jadi nama-nama ni, isim ni, nama-nama ni, semua nama-nama ni bukanlah hanya perkataan begitu saja, tetapi nak menggelar atau nak panggil kepada diri. Kalau Tuhan agak zat, kalau makhluk berdiri jisim. Jadi nama tu nak panggil atau nak sebut atau nak kenal supaya boleh beza antara makhluk ataupun antara mudah dengan qadim. Lah gitulah. Ya. Kemudian ketiga-tiga tu, isim, af'al, sifat tu hanyalah nak menyatakan zat saja. Tetapi zat ni nyata apabila ketiga-tiga tu nyata di zat. Nyata di zat, maka nyatalah zat tu bagi orang makrifah. Kita duk tengok tu, kita duk suka sifat tu, diri kita. Sedangkan apa yang kita nampak, apa yang kita fikir, apa yang kita dengar tu semuanya sifat baru. Jadi, kemudian kita fahamlah bahawa sifat tu tidak boleh berdiri dengan sendirinya kecuali sifat tu melazimi di zat. Jadi kita tengok, kita kata zat, sedangkan kita nampak tu sifat. Lagi. Zat 21. Zat dan sifat adalah satu sepanjang yang berkenaan dengan wujud. Jadi zat dengan sifat ni nak ceritanya ada diri tu kerana ada sifat lah. Kerana dia ada sifat. Kalau kita makhluk ni mudah kita faham. Sifat rimah lagu mana, menunjuk kadar rimah. Kesan rimah, asar rimah lagu mana, maka menunjuk kadar rimah. Kalau jumpa tapuk, kau jumpa taik, kita kata ada rimah. Tetapi bagi Allah Ta'ala ni, nyata dia ni, nyata Allah Ta'ala ni, bagi orang hakikat, apabila tak ada diri dia, barulah nyata Allah Ta'ala. Bagi orang syariat, dia kata alam ni lah. Alam ni menunjukkan adanya Tuhan. Tetapi bagi orang hakikat, dia nampak diri dia tak ada, maka nyatalah Allah Ta'ala bagi diri dia. Tetapi berlainan sepanjang yang berkenaan dengan kesedaran. Umpama kasturi dengan baunya, iaitu satu appreciation. Oleh itu, ada persamaan sebenarnya dan ada perbezaan sangkaan di dalam zat. Jadi dia beri contoh makhluk supaya kita faham. Dia kata sebagai contohnya kita royak sifatnya zat ni tidak bercerai ni, umpamanya air bau kasturi. Jadi minyak kasturi itu pun satu hal, bau dia tu satu hal. Jadi bau dia dengan minyak tu tidak bercerai tanggal, tetapi bau tetap bau. Minyak tu tetap minyak. Mana air wangi tetap air tu. Air tu air suku, bau tu suku. Tetapi dia kamil dua tu, maka kita katalah air wangi. Nah gitu. Jadi bau dia dengan diri air wangi tu, dia kata
adalah satu pada wujudnya. Maknanya dia dua tu nak cerah tak boleh dah. Jadi kita tengok air atau kita bau air wangi tu wangi. Jadi kita nak buat daripada cecar air wangi tu tak boleh sebab bau tu dia kamel dengan minyak tu ataupun dengan air tu, dengan air tu. Lagu tu kamel. Begitu juga diri Tuhan ni, sifat Tuhan tu dia melazimi di zat. Jadi sifat dengan zat ni dia tidak bercerah tangan, tak pisah. Tetapi kita kena faham lah zat suku, sifat suku. Kena faham. Dan zat ni dia mesti menopel di sifat ni mesti menopel di zat. Dan zat dia berdiri dengan sendiri, dia tak perlu menopel siapa-siapa. Lagu tu. Kena faham situ lah. Kalau tak faham kita bicara, insya-Allah. Jadi kalau kita kata sifat dengan zat beza tu, dia kata sendiri pada sengkok saja. Mana pada sengkok ni pada pendedah benda tu. Mana kita faham lah, kita tengok kata tak. Sebagai contoh kalau kita ambil makhluk kita tengok katalah buku. Maka buku tu kita dapat tu, kita berkatalah buku ni warna merah. Maka kita kata tu sifat. Buku ni pak segi, sifat juga. Jadi gapo kita kata mengenai buku tu adalah sifat. Tetapi sifat dia menunjukkan zat, menunjukkan buku lah. Sifat yang kita royak tu menunjukkan buku tu. Tak lari daripada buku tu. Tapi benda tu yang kita kata buku gini-gini adalah saja sebab yang kita royak tu bukan buku tapi sifat buku. Lagu tu. Oleh itu ada persamaan sebenarnya, dia ada perbezaan sangka di dalam zat. Jadi zat dengan sifat ni hanyalah nak menunjukkan zat. Nak menunjukkan zat saja. Jadi sebab itulah kalau kita ni tidak boleh membezakan zat dengan sifat, maka kita duk suka sifat tu zat tu. Bila kita duk suka zat dengan sifat tu sama, maka itulah berlaku kepada orang-orang yang kata dia ngaji hakikat tetapi dia tidak semaya. Apa dia tak semaya tu? Pasal dia kata dia tu zat tu. Saya ada guru-guru batiniah ni, batilah. Dia kata kita tak boleh ada Muhammad. Kena buat Muhammad tu, dia kata barulah nyata Allah. Bila nyata Allah tak payah sembahyang dah lah, dia kata. Dia kata. Jadi kita jangan terpikat dengan penipuan ni. Kalau dia kata begitu, kita kena bawa secara positif. Kalau dia kata umpamanya kalau dia kata kalau nak kenal Allah sebenar-benar kenal, dia kena buat Muhammad. Betul lah. Waktu tu kena buat Muhammad tu, buat tu maksudnya hilangkan Muhammad tu sebab yang nyata di Muhammad hanyalah sifat. Hilang sifat, nyatalah zatnya. Lah gitu. Hilang sifat tu nyatalah zatnya. Tetapi kita ni buat apa ya, kita kena semaya, kena berapa ni? Pasal yang nyata di kita ni sifat. Maka sifat kita kena buat gapo-gapo hak diperintah oleh zat. Ya sebab itulah kita makan, kita minum, kita semaya, kita semua ni adalah perintah zat kepada sifat. Yang kata dia orang syariat, dia kata hak Tuhan fardu ke atau Tuhan perintah ke kepada makhluk. Sebab Tuhan kata wala khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni kecuali jadi hamba aku atau beribadat kepada aku. Jadi sebab kita ni daripada manusia, maka termasuklah dalam dia kata tadi
kita ada di atas muka bumi ni, kita hanyalah nak menyatakan ketaatan kita, ubudiyah kita, uluhiyah, nyatakan ubudiyah, uluhiyah, rububiyah, yang hanya semata-matanya nak menyatakan zat Allah wajib al-wujud. Lah kata. Jika ianya berlainan seperti dikatakan oleh ahli zahir, eksotrik, maka tentulah ada dasar tersembunyi yang tidak ada had, dan ini adalah mustahil. Jadi kalau kita kata zat dengan sifat ni, zat dengan sifat ni tidak kita kata lain tu, maksudnya boleh bercerai, boleh berpisah. Maknanya zat suku, sifat boleh berdiri sendiri, katalah gitu. Jadi kalau lagu tu, benda tu mustahil, sebab sifat ni dia tak boleh berdiri, dia tak boleh nyata kecuali dia nyata di zat. Nak faham, kita tengok kita lah, makhluk ni baru boleh faham lebih kurang lah. Kita tengok kita, katalah kita ni, hak duduk kita ni, dia ada kita ni mesti duduk di kita. Kalau nak buat tu, katalah buat nak tak mana, nak tak mana, kokok kata-katalah kita tu duduk di daki pula atau duduk di debu. Jadi maknanya dia tak boleh berpisah. Sifat tu dia mesti dia kena menyatakan diri dia tu di zat. Atau kalau makhluk, sifat tu dia panggil arak. Maka arak tu mesti nyata di diri jisim. Lah gitu. Ilmu ialah apa yang meliputi sesuatu objek yang tertentu. Jadi kata ilmu makna tahu. Tahu secara seluruh benda tu. Jadi kalau bahasa kita tahu secara seluruh benda tu. Secara seluruh lagu mana? Kita tahulah benda tu, sifat dia, apa dia, apa namanya asma dia, kepada satu benda tu, secara keseluruhan tu, maknanya meliputi. Dia kata sini, ianya tidak boleh meliputi suatu objek yang tidak ada had. Jadi kalau objek itu, kalau benda tu tidak tentu diri dia tu, atau tidak menetap diri dia tu, maka segala sifat tu tak boleh nak kata lah. Kalau katalah makhluk telah gitu. Jadi macam kita kata makhluk ni, salah satu sifat dia mengambil tempat, katalah. Maka di mana saja pun kita akan nyata makhluk ni adalah bertempat. Dia mesti bertempat. Yang demikian, pada segi mutlaknya, Allah sedar akan dirinya, yang tahu dan yang diketahui adalah dirinya sendiri. Jadi, kalau kita perhati molek, barulah kita tahu bahawa yang tahu tu alim mana. Yang diketahui, makna yang diketahui itu maklum adalah dirinya sendiri. Jadi Allah belaka. Maknanya hak tahu pun Allah, hak kena tahu pun Allah. Sebab apa? Sebab dia saja yang boleh tahu dan dia saja yang hendak dia ketahui. Kita ni, diri kita kalau pandai secara hakikat, tak ada. Bila tak ada lah yang diketahui itu kita. Lah gitu.
Kita periksa lagi nombor 22. Suatu benda ada 3 ukuran. Kalau benda maknanya makhluk, terutamanya jisim lah, toko ni. Ada 3. 3 ukuran dia. Ukuran dia, dalam dia, panjang dia, lebar dia. Kalau kita buat katalah dalam, tinggallah panjang dengan lebar. Dan apabila tinggal panjang dengan lebar, kita tak panggil dah benda tu bongkok, kita panggil benda tu permukaan. Dia kata seperti bayar-bayar. Dan bayar-bayar dalam cermin. Jika disingkirkan lebar, tinggallah panjang seperti pinggir sekeping kertas. Jadi, hak serupa kita tulis di atas kertas tu, hanyalah ada panjang dengan lebar, dalam tak ada. Kalau tak nak asal dalam, kena jadikan bongkok. Tadi, kalau sekeping kertas, hanyalah nyata, apa nama ni, panjang dengan lebar saja. Ini contohnya kepada benda pelokok lah, makhluk ni. Jadi boleh royak setakat tu. Jika sekiranya benda tu ada panjang lebar, maka benda tu adalah benda yang tidak berbentuk satu atau bentuk permukaan saja. Kita buat pula panjang. Buat panjang, buat lebar, buat dalam. Maka dia berbentuk noktah. Dia tak ada panjang, tak ada lebar, dia berbentuk noktah. Dan noktah tu kalau halus kita panggil dia zarah atau atom. Inilah hakikat semua yang dikatakan badai ataupun bahan. Jadi makhluk ni lagu mana-mana pun hakikatnya ibaratnya daripada noktah, maka daripada noktah itulah barulah nyata hak lain-lain lagi tu, nyata panjang, nyata lebar, nyata dalam, maka berbentuklah manusia ke, berbentuklah binatang ke, dan segala-galanya, barulah nyata makhluk ni. Lagi tu. Ini digelar maklumi ma'dum. Inilah hakikat semua badan. Ia digelar maklumun ma'dum. Maknanya tahu bahawa benda ni tidak ada. Maklum tu tahu, ma'dum tu tak ada. Jadi barulah kita tahu bahawa makhluk ni tak ada. Hanya sekadar kita kata kalau ada noktah. Kalau sebelum noktah tu makhluk ni tak ada. Lah gitu. Hanya nyata dakwah. Sebagaimana yang kita belajar dah sebelum ni. Ketidakadaan yang diketahui, ianya diketahui di dalam khayalan, tetapi tidak ada di dalam ruang. Jadi kita hanyalah secara, kita kata secara khayal ataupun secara ramah saja. Dalam keadaan sebenar tu benda tu tak ada. Dia kata. Pada tingkat ini ada 2 aspek. Satu menghadap kepada diri yang digelarkan mamtanil wujud. Mana wujud yang tidak ada. Jadi dia nampaklah makhluk ni ataupun benda ni tertakluk kepada dia panggil mungkinul wujud. Apabila mungkinul wujud bagi orang yang tertentu dia tengok wujud makhluk ni tidak ada.
Nah, dan yang satu lagi menghalau wujud badan. Apabila dia tengok kepada jisim tu, tubuh tu, maka dia nampak ada. Sebab itulah digelarkan mungkinul wujud. Mana ada pun mungkin saja. Dia mungkin boleh jadi ada, boleh jadi tak ada lah gitu. Bahkan wajibal wujud pasti yang ghaib bagi adalah tidak mungkin. Jadi kalau nak katalah makhluk ni atau sesuatu ni wajib ada, maknanya salah lah, batil lah. Sebab makhluk ni hanyalah mungkin wujud sahaja. Lagi, zat adalah bebas. Nombor 23 deh. Zat adalah bebas dan suci daripada uluhiyah dan rububiyah. Ianya daripada menjadi khalik dan makhluk yang mempunyai punca di dalam asma' dan nama. Allah bahkan bebas daripada semua ini. Sini dia nak rayak lagi ni. Dia nak rayaknya diri Tuhan tu. Diri Tuhan tu tidaklah tidaklah kita kata menyuruh kita ni bersifat uluhiyah, tetapi Tuhanlah uluhiyah kepada kita. Begitu juga rububiyah, Tuhanlah rububiyah kepada kita. Dia apa ni? Sebab apa? Sebab tu Tuhan tu adalah khalik, dia kata. Jadi uluhiyah lagu mana? Maknanya hak nyata di kita begitu begini ni nak menunjukkan uluhiyah, mana keesaan Tuhan. Nak menunjukkan Tuhan Esa. Nyata ilmu. Nak rayak ilmu Tuhan Esa. Nyata kehendak. Nak rayak kehendak Tuhan Esa. Nyata kudrat. Dia nak rayak kudrat Tuhan Esa. Tu dia panggil sifat uluhiyah. Maknanya keesaan Tuhan tu. Ataupun rububiyah. Apabila kelih kepada makhluk ni, nampak makhluk ni, hanyalah dia nampak rububiyah, maknanya af'alullah. Hak Tuhan buat. Maka nyatalah makhluk ni, hak kita perhati ni, adalah semata-matanya ialah rububiyah, maknanya hak af'al Tuhan aja. Nyata af'al Tuhan. Atau kalau tengok kepada sifat nyata Muhammad, apabila nyata Muhammad, nyata sifat Tuhan tu di kita, maka nyatalah pula dia panggil nyatalah pula dia panggil ubudiyah. Maknanya ubudiyah ni maknanya kehambaan ataupun jauh mana kita ni beribadat ataupun menyatakan ibadatnya kita ni kepada Allah. Tetapi apa yang berlaku itu semuanya dengan kehendak dan peraturan Allah semata-mata. Dan makhluk yang mempunyai punca di dalam asma, nama. Allah bahkan bebas dari semua ini khalik dan makhluk yang mempunyai punca di dalam asma dan nama, daripada semua. Jadi apa ni, Al-Imran ayat 97. Fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah terkaya, 'anil alami, ke atas sekalian alam ini. Jadi makna dia nak royak sininya, Allah Ta'ala ni
dia tidak berkehendak kepada makhluk. Dia bebas daripada makhluk ni. Makna dia tidak ada mengambil faedah pun daripada makhluk. Bahkan makhluk ni lah berkehendak kepada Allah. Dan nyata sifat dia di makhluk dia hanyalah nak menyata ke dia semata-mata. Kalau berdasarkan ayat ni lah. Jadi kita baca sekali lagi. Ia mempunyai dua aspek. Tanziyah. Tanziyah tu maknanya kita melihat so Allah Ta'ala tu kepada yang banyak. Suhu wahdah bil kasrah. Tanziyah maknanya cara menurut. Kalau tengok pada alih ke, start di alih ahdiyah. Turun kepada alih musyahadah. Gitu. Dan tasbih asma'ul solb ialah nama yang tidak bergantung pada lain-lain nama seperti qawiyun. Jadi dia kata nama asma'ul solbi, nama kepada solbi gantung kepada qawiyun, makna supaya sifat kudrat lah, sifat kudrat Allah Ta'ala, dan ghani. Ghani dia terjemah merdeka sini. Ghani makna kekayaan Allah Ta'ala tu maksudnya merdeka, tidak berkehendak kepada makhluk. Asma'us subut, ini ialah nama yang bergantung pada lain-lain nama. Jadi kalau dia kata asma'us subut, maka nama tu yang mesti ada rahsia yang lain-lain lah, bergantung pada nama lain-lain, seperti Ar-Razzaq yang memberi, maknanya yang memberi tu nama ni bergantung pada yang lain, maksudnya apabila nama Allah Razzaq, kita nampaklah rezeki yang dia nyatakan kepada makhluk. Apabila kata nama Khaliq, maka nyatalah dialah yang menyatakan makhluk. Ghafar, yang mengampun, maknalah nyatalah pada makhluk ni yang bersalah, yang minta ampun. Lebih kurang lagi itulah. Wallahu a'lam. Yang nombor 24 ni insya-Allah minggu depan lah. Okey, kita bukalah kepada persoalan.